Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini, tokoh korporat bergelar Tan Sri didakwa esok 2 April 2024. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendapat izin Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa seorang tokoh korporat esok berhubung kes kontrak perolehan syarikat membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan. Difahamkan ahli perniagaan bergelar Tan Sri itu akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada jam 8.30 pagi. Media sebelum ini melaporkan SPRM menyerbu kediaman seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri bagi siasatan berhubung dakwaan rasuah membabitkan perolehan dan pengurusan kenderaan kerajaan bernilai 4.5 bilion ringgit Malaysia. Malah SPRM menyerbu 4 syarikat termasuk pembekal kenderaan kerajaan selain memanggil lebih 20 individu dan sudah membekukan kira-kira 80 akaun syarikat serta individu berkaitan dalam kes itu. Selain itu, SPRM turut merakam percakapan bekas Menteri Kewangan berkait dengan kontrak perolehan membabitkan syarikat berkenaan. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari biharian.com.my bertarikh 2 April 2024 dengan tajuk tokoh korporat bergelar Tan Sri didakwa esok. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia. Selamat menyambut Hari Raya yang tidak lama lagi menjelang. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita yang paling hangat sekarang ni berkenaan dengan Pulau Batu Putih. Persoalannya, siapakah yang bertanggungjawab di dalam menggugurkan rayuan, menarik balik dan tidak membuat rayuan lagi untuk Pulau Batu Putih yang sepatutnya berpeluang untuk Malaysia dapat. Sampai agung sekarang, iaitu Sultan Ibrahim, baginda murka dengan keadaan itu kerana tidak ada minta mana-mana nasihat. Menurut baginda, tiba-tiba saja keputusan itu dibuat. Malah Peguam Negara pada waktu itu juga dikatakan tidak ditanya, tidak dirujuk untuk batalkan rayuan itu. Dan ini pengesahan daripada Peguam Negara pada ketika itu, Apandi sendiri mengesahkan bahawa beliau tidak dirujuk di dalam pembatalan rayuan isu Batu Putih. Habislah. Sekali lagi, siapa yang bertanggungjawab pada kes ini? Dan mengingat semula kepada ucapan Sultan Ibrahim pada ketika itu, baginda mahu supaya orang itu diambil tindakan. Kemudian Menteri Besar Johor juga mengatakan bahawa khianat negara ini perlu diambil tindakan tegas. Siapa dia? Kita tunggulah nanti siapa dia. RCI sudah dibuat.
Manakala Azalina Osman Said juga turut memberikan kenyataan bahawa walaupun dia bekas Perdana Menteri, kalau dia tidak mau datang beri kerjasama untuk RCI, dia boleh dipenjara, ditangkap. Jadi ini berita Apandi sahkan tidak dirujuk batal rayuan isu Batu Putih. Kenapa? Dikatakan juga peguam negara waktu itu diberi cuti pula tu, dicutikan. Bekas peguam negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali mengesahkan bahawa beliau tidak dirujuk oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ni kali ini disebut pula nama dia. Saya hanya kongsi saja. Tidak dirujuk oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika kerajaan mengambil keputusan untuk menarik balik permohonan membatalkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ yang menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura 6 tahun yang lalu. Beliau juga mengesahkan apa yang didedahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said di Dewan Negara kemarin berhubung isu Batu Putih adalah benar. Habislah Mahathir kali ini. Beliau berkata apa yang didedahkan adalah benar. Saya tidak mau komen lebih, katanya. Tapi saya bersedia untuk beri keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI. Beliau berkata, yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Madraus Sarip. Katanya, saya peguam negara pada ketika itu. Tetapi semasa Dr. Mahathir buat keputusan, katanya, beliau tidak pernah merujuk kepada saya sebagai peguam negara. Malah masa itu saya telah dipaksa Saya telah dipaksa untuk bercuti selama 30 hari oleh Ketua Setiausaha Negara pada masa itu. Tambahnya, semasa saya berada dalam garden leave itu, perkhidmatan saya ditamatkan sebelum tamat pun tempoh bercuti, katanya kepada BH semalam. Muhammad Apandi dilantik sebagai peguam negara pada 2015 bulan Julai, mengambil alih tugas daripada Tan Sri Abdul Ghani Patail yang ditamatkan hikmat berkuat kuasa 27 Julai tahun yang sama atas sebab kesihatan. Hikmat Muhammad Apandi bagaimanapun ditamatkan kerajaan pada Jun 2018. Peguam negara baru menggantikan beliau ialah peguam yang terkemuka, yaitu Tan Sri Tommy Thomas, yang dicadangkan sendiri oleh Tun Mahathir, yaitu beliau menjadi Perdana Menteri pada ketika itu. Ini memang luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa ya, tuan-tuan dan puan-puan. Mengambil keputusan tanpa merujuk kepada yang sepatutnya. Peguam negara tidak dirujuk, malah dipaksa untuk bercuti. Kenapa ya? Sampai sekarang persoalan itu masih bermain di fikiran saya. Kenapa? Kenapa peguam negara dicutikan? Lepas itu tang-tang juga tup-tap tiba-tiba kita terkejut kerana digugurkan sudah. Kemarin Azalina ketika menggulung perbahasan di Dewan Negara menyatakan Perdana Menteri yang membuat keputusan secara sembunyi itu adalah individu yang bertanggungjawab. Yang bertanggungjawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Kata menteri itu lagi, Azalina Osman lah, Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara bersendirian, tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuklah peguam negara yang telah dicutikan ketika itu. Beliau berkata peguam negara cuti 4 hari garden leave, dipaksa cuti, tidak ada siapa yang tahu. Keputusan dibuat secara